Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Kami daripada kumpulan 6 kelas SE 220B3G akan membuat satu pembentangan hasil kajian bertulis kami berkenaan globalisasi yang dibawa oleh imigran kepada masyarakat Malaysia. Bersama-sama saya ada lagi 3 ahli kumpulan lain, iaitu Ahmad Khalil Firdaus bin Ahmad Khairuddin, Amirul Syazani bin Ahmad Faizal, Muhammad Aiman Hafiz bin Abdul Hadi dan saya Muhammad Firdaus bin Zaidi. Sebelum kita mulakan perbincangan dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan serba sedikit tentang poin yang pertama, iaitu kemasukan imigran mempercepatkan proses pembangunan sesebuah negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Malaysia sentiasa melakukan perubahan menyeluruh khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan juga pasaran yang sistematik. Oleh itu, kesemua ini perlu dibangun dalam masa yang singkat selaras dengan perkembangan negara dalam usaha untuk mencapai misi tersebut. Keperluan tenaga buruh diperlukan dalam memainkan peranan untuk mempercepatkan arus pertumbuhan negara. Sungguh pun begitu, Malaysia mengalami kekurangan tenaga buruh tempatan untuk memajukan pembangunan tersebut dan secara tidak langsung menyebabkan Malaysia memerlukan tenaga buruh dari negara luar seperti Vietnam, Myanmar, India dan Indonesia. Dengan adanya pendatang asing yang bekerja sebagai tenaga buruh di Malaysia, secara tidak langsung proses pembangunan negara akan berlangsung dengan begitu cepat. Justru, kemasukan tenaga buruh asing juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini kerana permintaan terhadap buruh semakin meningkat di setiap negeri dan sektor. Saya bagi satu contoh, industri tempatan elektrikal dan elektronik merupakan sektor penyumbang utama daripada ekspor negara. Industri ini juga telah berjaya membangunkan keupayaan dan kemahiran penting untuk sektor pembuatan elektronik, pengguna komponen elektronik dan komponen elektrikal. Produktiviti dari tenaga buruh asing telah memberi sumbangan untuk menambahkan jumlah ekspor serta penyumbang kepada lebihan imbangan pembayaran. Pertumbuhan pendapatan ekspor negara bergantung kepada hasil output yang dihasilkan dari sektor pembuatan dan ini akan meningkatkan nilai ekspor. Secara umumnya, proses globalisasi ini telah membuka banyak ruang untuk sektor negara yang penting bertapak di Malaysia, contohnya sektor ekonomi, sektor pentadbiran, pendidikan dan sebagainya. Sektor pekerjaan juga tidak terkecuali dari senarai yang diberikan tadi. Melalui kemasukan imigran dan peralihan corak bentuk-bentuk modal ekonomi global dari luar negara, beberapa sektor ekonomi baharu telah wujud secara perlahan-lahan. Saya bagi contoh, sektor peladangan kelapa sawit yang dimiliki oleh syarikat Sime Darby Plantation Berhad. Kebiasaannya, syarikat ini akan bertapak di luar bandar atau di kawasan-kawasan peladangan yang mana banyaknya masyarakat tidak kira Melayu, Cina dan India menetap. Dengan wujudnya syarikat yang beroperasi di sekitar kawasan itu, ia memberi tambahan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat yang sebelum ini mungkin bekerja bersendirian dan sekaligus meningkatkan taraf hidup dan mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan. Begitu juga dengan kehadiran syarikat-syarikat otomotif asing seperti Audi, Volvo, Nissan, Toyota dan sebagainya. Melalui pembukaan kilang pemasangan kereta di luar bandar, ini secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan kepada anak Malaysia. Ini penting bagi mengatasi masalah pengangguran yang begitu banyak akibat bilangan kilang pemasangan kereta tempatan yang amat terhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Syazani bin Ahmad Faizal. Jadi pada video ini saya akan membentangkan kesan atau sumbangan daripada globalisasi. So antara faktor-faktornya adalah kepentingan pelaburan asing di Malaysia dan pengambilan pekerja tempatan semakin berkurang. Jadi kita mulakan dengan faktor yang saya ingin membentangkan, iaitu kepentingan pelaburan asing di Malaysia. Teknologi mutakhir merupakan salah satu sumbangan pelaburan asing ke Malaysia. Hal ini demikian kerana pelaburan asing membolehkan pemindahan teknologi moden ke negara ini. Malaysia masih kekurangan sumber kewangan untuk membiayai projek-projek latihan dan penyelidikan demi pencapaian teknologi moden. Masalah ini merupakan satu penghalang yang menyekat kemajuan sektor perindustrian. Pelabur-pelabur asing akan membawa bersama teknologi dan sistem
pengurusan moden serta tenaga profesional yang pakar dan produktif. Mereka juga akan melaksanakan pelbagai program untuk melatih buruh tempatan demi mengembangkan pengetahuan kepakaran agar pekerja-pekerja tempatan dapat diserapkan ke dalam projek pelaburan mereka. Contohnya, projek mencari gali minyak di Terengganu. Selain itu, pendapatan negara akan bertambah dengan adanya kemasukan pelaburan asing ini. Hal ini kerana pengaliran wang keluar negara akan kekurangan kerana banyak barangan import telah digantikan dengan barang tempatan. Sebelum ini, kebanyakan bahan mentah dieksport ke negara-negara maju dengan harga yang rendah. Kemudian, bahan mentah ini diproses menjadi barangan siap dan dijual semula ke negara ini dengan harga yang lebih tinggi. Kemasukan pelaburan membolehkan banyak modal dan kepakaran disalurkan ke kilang-kilang perusahaan tempatan. Bahan-bahan tempatan boleh diproses oleh kilang-kilang di negara ini. Dengan cara ini, harga dan penggunaan bahan mentah tempatan lebih terjamin. Okey, seterusnya kesannya adalah penggambilan pekerja tempatan semakin berkurang. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa kemasukan imigran menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan tersekat berikut dengan sikap majikan di negara ini yang gemar mengupah pekerja asing kerana kadar upah mereka jauh lebih murah berbanding mengupah pekerja-pekerja tempatan yang lebih mahal. Hal ini kerana majikan lebih mementingkan untuk memaksimumkan keuntungan syarikat dan meminimumkan perbelanjaan untuk mencapai keuntungan syarikat yang tinggi. Sikap tidak memilih pekerja haruslah wujud dalam peribadi pekerja tempatan. Jika mentaliti sedemikian diteruskan tanpa mengubah sebarang persepsi, hidup penduduk tempatan tersepit. Sikap majikan yang ibarat kera di dalam hutan disusui anak di rumah mati kelaparan akan memberi impak negatif kepada rakyat tempatan. Buktinya, hampir 2.1 juta rakyat tempatan hilang peluang pekerjaan dan kadar pengangguran semakin meningkat dalam kalangan pekerja tempatan. Hasil kajian yang didapati oleh ahli pakar ekonomi bahawa masyarakat tempatan tidak sanggup untuk bekerja sebagai tenaga buruh kerana mereka menganggap pekerjaan tersebut akan merendahkan moral dan satu pekerjaan yang jijik dan dipandang rendah oleh masyarakat lain. Persepsi ini harus diubah kerana inilah kerajaan terpaksa mengambil pekerja asing dari luar negara supaya pertumbuhan, pembangunan dan ekonomi negara semakin pesat. Hal ini kerana pekerja asing sanggup kerja sebagai tenaga buruh demi sara hidup dan nilai mata wang ringgit Malaysia lebih tinggi berbanding nilai mata wang mereka. Maka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan semakin berkurang. Globalisasi yang dibawa imigran kepada masyarakat Malaysia. Antaranya adalah peningkatan produktiviti dalam sektor industri dan perkhidmatan. Jika dilihat dari aspek produktiviti sebelum ini, ada sektor yang merekodkan kadar produktiviti yang rendah kerana terlalu bergantung kepada kudrat masyarakat tempatan yang kurang memberi sumbangan terhadap pekerjaan mereka. Ini mendorong kepada keperluan kemasukan buruh asing yang lebih berkemahiran tinggi dan mampu meningkatkan lagi produktiviti sesebuah sektor dan merancakkan lagi ekonomi Malaysia, biarpun ada masyarakat tempatan yang terpaksa menerima tempias melalui kemasukan buruh asing. Berdasarkan satu kajian dilakukan oleh Sabrina, kemasukan buruh asing dari negara Indonesia, Filipina, Brunei maupun Nepal dan Bangladesh telah sedikit sebanyak menyumbang ke arah pertumbuhan kadar produktiviti buruh dalam sektor pembuatan di Malaysia. Hasil kajian mereka mendapati kadar pertumbuhan produktiviti buruh di sektor pembuatan mengalami pertumbuhan yang tidak sekata. Sektor tahun 1990 hingga 1995, kadar pertumbuhan produktiviti buruh dicatat pada 20.7%. Selepas itu, pada 1996 hingga 2000, kadar tersebut berkurang sebanyak 0.4% menjadikan kadar keseluruhan 20.3%. Antara yang menjadi punca berkurangan kadar ini adalah krisis kewangan 1997. Justru itu,
Kerajaan mula melaksanakan usaha-usaha genting melalui rancangan Malaysia ke-8 bagi melonjakkan semula kadar produktiviti buruh, termasuklah menggalakkan pelaburan swasta dalam penyelidikan dan pembangunan. Meningkatkan pengambilan pelajar ke institut pengajian tinggi, menambah lagi bilangan pekerja berkemahiran dan pengetahuan, membaiki kemahiran dan kapasiti berkaitan teknologi dan menggalakkan lagi teknologi komunikasi dan maklumat. Kesemua usaha yang dinyatakan sememangnya membuka hasil apabila kadar produktiviti buruh melonjak semula bagi tempoh 2001 hingga 2005 iaitu 34.5%. Lonjakan ini adalah sebanyak 17.8% jika dibandingkan dengan kadar pada 1996 hingga 2000. Malang sekali, pada tahun 2006 hingga 2008 berlaku satu lagi penurunan kadar produktiviti buruh berpunca dari kemunduran ekonomi dunia sekitar tahun 2008. Kedua adalah kemudahan pertukaran teknologi dan kepakaran dengan negara asing. Pekerja yang berkemahiran tinggi seperti jurutera, arkitek, pensyarah dan sebagainya amat diperlukan bagi meningkatkan pembangunan ekonomi negara mereka kerana mampu untuk berkongsi idea dan memberi tunjuk ajar kepada rakyat Malaysia. Sebagai contoh, jurutera automobil yang diimport dari Jepun pada satu ketika dahulu telah memberi perkemahiran baru kepada rakyat Malaysia sehingga terciptanya kereta pertama negara iaitu Proton Saga pada tahun 1985. Selain itu, kepakaran pekerja asing dalam bidang profesional juga terjamin dan berupaya meningkatkan kualiti produktiviti negara sekaligus dapat mengukuhkan ekonomi Malaysia. Jadi tidak hairanlah sekiranya negara maju seperti Amerika Syarikat telah menggaji sebanyak 14 juta pekerja asing dengan purata kebanyakannya berkhidmat sebagai tenaga profesional bagi membolehkan peningkatan dalam ekonomi serta penghasilan teknologi negara tersebut. Isi pertama yang ingin saya sampaikan adalah membawa masuk pekerja asing bagi memenuhi kekurangan buruh pada sektor utama. Kemasukan buruh asing adalah untuk memenuhi kapasiti pekerjaan di bahagian sektor-sektor utama. Sektor ekonomi terbagi kepada 3 sektor iaitu sektor pertama, sektor kedua dan sektor ketiga. Sektor pertama adalah sektor yang lebih menumpukan kepada sumber semula jadi seperti pertanian, perladangan, peternakan dan sebagainya yang berkait rapat dengan sumber alam semula jadi. Sektor kedua adalah sektor yang lebih kepada pemprosesan sesuatu pekerjaan seperti pembinaan, perindustrian dan sebagainya. Manakala sektor ketiga pula lebih tertumpu kepada perkhidmatan seperti perkhidmatan awam dan swasta. Di Malaysia, kita dapat melihat bahawa rakyat tempatan lebih tertumpu kepada sektor ketiga kerana mereka lebih selesa bekerja di dalam bangunan yang dingin dengan kipas atau penyamak udara. Kesannya, majikan terpaksa membuka peluang pekerjaan kepada imigran kerana imigran tidak kisah dengan keselesaan pekerjaan demi mencari pendapatan masing-masing. Maka, tidak hairanlah apabila kita melihat terdapat majoriti buruh asing yang bekerja sebagai buruh pembinaan. Industri sawit merupakan industri yang termaju dalam sektor pertanian. Industri ini mempunyai kedudukan yang strategik dalam ekonomi Malaysia, di mana dari segi penjanaan pendapatan ekspor, mereka dapat menjana sehingga 65 bilion ringgit. Mereka juga dapat memberi sara hidup kepada pekerja ladang dan kilang, peneroka dan pekebun kecil yang berjumlah 2 juta isi keluarga. Industri ini perlu digerakkan untuk terus berkembang dalam menjana pertumbuhan ekonomi ketiga bagi menunaikan tanggungjawab ekonomi dan sosial negara pada masa hadapan. Industri ini perlu diberi perhatian khususnya dalam pertimbangan asas untuk mengatasi masalah yang dihadapi sekarang dan bagi merancang kesinambungan pertumbuhannya pada masa hadapan. Sekiranya industri ini tidak diberi perhatian, maka prestasi industri sawit akan terjejas dan mampu memberi implikasi negatif terhadap pembangunan ekonomi negara. Selain itu, masalah pertumbuhan juga akan berlaku pada masa hadapan kerana kekurangan tenaga kerja untuk menggerakkannya. Tambah lagi, kurangnya minat dalam kalangan tenaga kerja tempatan sementara kemajuan dalam teknologi mencapai kemajuan di peringkat hiliran tetapi masih terhad di peringkat huluan. Oleh itu, jelaslah bahawa peranan pendatang asing sebagai tenaga kerja akan menjadi faktor penting pada masa hadapan kerana dapat mengatasi masalah kekurangan pekerja di bidang pertanian maupun perladangan. Isi yang seterusnya adalah peningkatan kes jenayah yang melibatkan imigran. Hal ini kerana terdapat segelintir imigran yang datang untuk bekerja tetapi mengambil kesempatan di negara ini untuk melakukan jenayah. Hal ini dapat dilihat melalui laporan dan berita terhadap kes jenayah yang dilakukan oleh pendatang asing. Kemasukan pekerja asing tanpa kawalan juga boleh menyebabkan peningkatan kadar jenayah. Antara sebab berlakunya jenayah oleh imigran ini adalah kerana mereka tidak mempunyai gaji yang mencukupi dan tidak mempunyai pekerjaan setelah sampai ke negara yang mereka pergi. Selain itu, kos sara hidup pada era globalisasi ini semakin meningkat dari hari ke hari. Mereka juga tidak mendapat pekerjaan seperti yang diharapkan sedangkan mereka memerlukan wang untuk teruskan kelangsungan hidup.
Antara bukti yang menunjukkan peningkatan kes jenayah oleh pendatang asing ini adalah yang pertama, mantan Ketua Polis Negara KPN Tan Sri Musa Hassan mengakui bahawa pendatang negara asing yang melebihi 2.4 juta orang di negara ini menyumbang kepada peningkatan kadar jenayah. Yang kedua, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan Menteri Dalam Negeri ketika itu menyatakan sebanyak 9,496 kes jenayah yang melibatkan imigran telah direkodkan antara Januari sehingga Ogos 2014. Menurutnya lagi, bilangan kes tersebut meliputi 11.2% kepada jumlah kes jenayah yang direkodkan dalam tempoh sama dalam Malaysia. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kenyataan ini jelas mengukuhkan lagi pendirian saya bahawa berlaku peningkatan kes jenayah di kalangan imigran.